السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak sebut satu persatu nama, cuma dengan hormat dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan kita dan telah jadikan kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah usaha di atas umat ini supaya setiap umat ada fikir din, fikir agama, dan ada risau tentang agama. Kerana dengan agamalah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan agama sahaja keluarga kita, anak isteri kita, sahabat handai kita dan seluruh umat akan selamat di dunia dan juga akhirat hanya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada perintah dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan agama. Dan yang kedua, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, hendaklah kita ikut, kita taat dan kita amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita tinggal dan kita jauhkan. Ini dinamakan agama. Dan dalam agama ada kekuatan. Karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah Allah adalah kuat karena datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama kuat sebab datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dua kekuatan, kekuatan Allah dan Rasul, yang mana kalau kita amalkan agama, dengan agama dia dapat ubahkan kehidupan kita. Dengan agama Allah tinggikan kita, kerana dalam agama adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama adanya sakinah, ketenangan jiwa, dan dalam agama ada hifazah, jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam agama juga ada nusratullah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam agama juga ada barakah kehidupan kita, harta kita, rumah kita, keluarga kita. Allah bagi keberkatan. Dan dalam agama juga ada izzah, kemuliaan
seseorang hanya dalam agama. Dan Allah jadikan dalam agama juga kehidupan dunia dan juga akhirat. Agama bukanlah semata-mata akhirat, tapi agama akan bawa kita selamat dan tinggi mulia di dunia dan lebih lagi di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah utus baginda sallallahu alaihi wasallam kepada semua umat supaya dapat kekuatan yang ada dalam agama. Maka Allah bagi tahu dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang selepas Nabi Isa alaihi salam tinggal dunia ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Maka ketika itu dalam Mekah, Madinah, Hijaz, orang-orang telah tinggalkan agama. Sedangkan Baitullahil Haram masih ada, tetapi bila tidak ada usaha di atas agama. Kerana agama datangnya dengan ada usaha, dengan amal dan dengan usaha, barulah agama itu akan datang. Maka Nabi SAW datang ketika disebutkan amal jahiliyah. Di dalam Baitullahil Haram ada berhala-berhala sebanyak 360 berhala. Orang-orang Arab sendiri telah sembah berhala. Dan ketika itu juga hiduplah amal-amal jahiliyah seperti mabuk, zina, pencuri, penjahat, peroboh, pembunuh, pembohong, penipu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah hantar baginda sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada lagi agama dalam Mekah, Madinah dan Hijaz. Maka kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ubahkan kehidupan manusia dan supaya manusia dapat kekuatan yang ada dalam agama. Maka Allah Subhanahu wa taala telah bangkit baginda sallallahu alaihi wasallam. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ketika ayat ni Allah Subhanahu wa taala terangkan apabila Allah Subhanahu wa taala bangkitkan seorang rasul di kalangan mereka, yaitu orang-orang Arab, bangsa Quraisy, Allah telah bangkitkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bawa dengan 3 perkara supaya agama itu ada kekuatan. Pertama, yatlu alaihim ayatihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas telah menerangkan yatlu alaihim ayatihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya Nabi dengan bawa berita-berita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat, kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Abbas bagi tahu ayat inilah menandakan yatlu alaihim ayatihi, yaitu dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datangkan dengan dakwah dan telah ajarkan umat siap orang buat usaha dakwah. Kerana datangnya dakwah, Allah ikatkan dakwah, wujudul dakwah, wujudul iman. Apabila adanya dakwah, maka iman akan wujud, dan dengan iman baru manusia dapat amalkan amal agama. Dan Nabi SAW telah pilih 3 golongan. Pertama laki-laki, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua perempuan, iaitu Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dan yang ketiga kanak-kanak, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan 3 golongan ini sebagai orang-orang yang tanggungjawab untuk amalkan agama dan menyampaikan agama. Dan Nabi SAW telah pilihkan semua orang sahabat, sama ada orang kaya, miskin, orang bandar, orang kampung, orang tua dan kanak-kanak, laki-laki dan perempuan, orang alim dan orang awam. Maka Nabi SAW telah ajarkan pertama kali adalah dakwah. Dan yang kedua tazkiyah wa yuzakkihim. Bila datangnya dakwah, maka iman wujud, dan dengan iman manusia ada kegairahan untuk buat tazkiyah dalam amalan-amalan, untuk jagakan sembahyang, puasa, haji, zakat, zikir, tilawah, Al-Quran, taklim, apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila datangnya iman, maka semua orang suka untuk buat amalan. Maka Nabi SAW telah ajarkan daripada pagi sehingga petang, daripada waktu malam sehingga pagi, disibukkan dengan amal. Ulama bagi tahu tazkiyah adalah bi'ah agama. Suasana agama akan wujud
bila ada bi'ah agama, bila ada suasana agama, maka agama akan wujud. Karena manusia terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, orang dapat buat amal agama dengan kekuatan iman. Dan yang kedua, orang dapat amal agama dengan adanya bi'ah. Bagaimana orang yang datang ke Mekah, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, walaupun mereka tidak ada kekuatan iman, tapi dengan ada bi'ah agama, maka mereka dapat ikut agama. Walaupun masa sebentar, qadar 40 hari, 50 hari masa di Mekah, di Madinah, maka semua orang ada kesukaan untuk amalkan agama. Maka dengan amal agama, bi'ah, suasana agama telah wujud. Dan yang ketiga, Nabi SAW, bila umat dah suka untuk amalkan agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala datang baginda sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa kitab. Nabi adalah muallim, telah mengajarkan kitab. Bila orang yang beriman, dua kitab Nabi telah sallallahu alaihi wasallam telah bawa. Pertama, fadailul a'mal, dengan adanya kelebihan-kelebihan amalan. Karena orang-orang yang beriman, bila ada amalan, maka dengan adanya fadailul a'mal, kelebihan dalam amallah menjadi makanan untuk orang-orang beriman. Orang beriman ada kesukaan, kegairahan untuk beramal bila tahunya kelebihan-kelebihan dalam satu-satu amalan. Dalam semayang apa dia dapat, dalam semayang duha apa yang dia dapat, dalam semayang isyraq, witir, dan dalam semayang awabin, dalam semayang tahajud, dalam berzikir, dalam baca Quran, dalam menjadikan hafiz Quran, dalam mendidik anak-anak menjadi hafiz, menjadi alim. Semua ada kelebihan. Nabi SAW datang dengan kelebihan. Dan yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Ulama bagi tahu Nabi datang dengan masail. Karena setiap orang bila buat amalan mesti kena ada masail, ada ilmiah, kena ada ilmu supaya amal tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi datangkan dengan masail dua. Satu masail supaya setiap umat tahu kedudukan kita adalah orang Islam. Kita kena tahu kedudukan kita tak sama dengan orang-orang yang bukan Islam, yang orang yang tidak ada kalimah, orang yang tidak ada amalan-amalan agama. Yang kedua, masail tentang amalan-amalan supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiga perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala telah hantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya yatlu alaihim ayatihi, dengan dakwah membacakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ada wa yuzakkihim, tazkiyah dalam amalan-amalan, dan dengan adanya wa yuallimuhumul kitab, dengan ada ilmu, fadail dan juga masail. Dan Allah ikatkan dengan al-hikmah wal hikmah. Ulama mengatakan al-hikmah yakni as-sunnah. Semua dengan ada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, barulah agama tadi ada kekuatan. Dakwah, bila ada sunnah dalam mendakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dakwah akan wujud kekuatan. Dan begitu juga dalam tazkiyah, dalam sembahyang, solat, zikir, taklim, puasa, haji, zakat, umrah, baca Quran, tilawah, semua ada kekuatan bila adanya sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dalam ilmiah, dalam ilmu juga, bila ada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam ilmu itu ada kekuatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu bandingan-bandingan kekuatan dalam agama, dalam surah-surah dalam Al-Quranul Karim. Yang banyak sekali cerita adalah cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam 30 juzuk Al-Quranul Karim, hampir 20 juzuk Al-Quranul Karim, ada cerita baginda Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa AS bawa Bani Israel lari daripada kekejaman Fir'aun dan tenteranya waktu malam, sebanyak 600,000 orang. Dan bila sampai pagi hari di Laut Merah, maka di kanan bukit gunung, dan di kiri juga gunung, dan di depan adalah laut. Maka di belakang adalah tentera Fir'aun serta dengan tenteranya, askarnya. Kurang lebih 1 juta lebih orang di belakang Bani Israel. Maka bila Bani Israel lihat kekuatan yang ada pada Fir'aun dan alat-alat senjata yang ada pada Fir'aun, maka orang-orang Musa, Bani Israel, mereka telah berkata,
qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan telah berkatalah orang-orang yang pengikut Musa, yaitu Bani Israel, inna lamudrakun, kami semua akan binasa. Tetapi Nabi Musa alaihissalam, karena Allah bagi seorang da'i, seorang nabi, seorang rasul, maka Nabi Musa alaihissalam tidak terkesan dengan jumlah dan dengan ramainya Fir'aun dan dengan alat senjata yang ada pada tentera-tentera Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam telah berkata, qala kalla, berkata Musa alaihissalam, kalla, tidak sekali-kali. Apa yang dikata oleh kamu, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama dengan kami, bersama dengan aku adalah Allah Tuhan aku, sayahdin, dia akan tunjuk jalan kepada aku untuk keluarkan daripada tindasan Fir'aun dan tenteranya. Maka Nabi Musa alaihissalam ada pengalaman di dalam tungkatnya. Sebelum daripada itu, Nabi Musa pernah buangkan tungkat dan telah menelankan semua ula-ula ahli sihir daripada Fir'aun. Maka Nabi Musa ada pengalaman untuk buangkan tungkat supaya makan tentera-tentera Fir'aun. Karena ulama ada berkata, mulut ular Nabi Musa alaihissalam, bila Nabi Musa alaihissalam lemparkan tungkat tadi, maka dia telah buka mulutnya, luasnya sepanjang 2 kilometer. Musa ada pengalaman untuk buang tungkat dan makan tentera Fir'aun, tapi Musa alaihissalam tidak buat begitu. Supaya Allah ajarkan kepada umat ini, kekuatan bukan tungkat, kekuatan bukan alat dan senjata. Kekuatan adalah perintah Allah dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, bagi tahu Nabi Musa alaihissalam, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, maka kami wahyukan pada Musa alaihissalam, wahai Musa, hendaklah kamu ambil tungkat kamu dan kamu pukul laut. Bukan suruh buang untuk pukul Fir'aun, tapi pukul laut. Maka dengan qadrat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan tungkat Musa alaihissalam tadi, Allah telah bukakan laut sebanyak 12 jalan dan dapat dilalui oleh Bani Israel 12 jalan. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam tadi, kerana mereka tidak faham kekuatan Allah, mereka tidak faham keagungan Allah dan kekuatan seorang nabi, mereka percaya pada kekuatan alat senjata yang ada pada manusia. Maka Bani Israel tadi telah berkata, Masya Allah, Allahu Akbar, tungkat Nabi Musa adalah begitu kuat sehingga boleh pukul laut, terbelahlah laut 12 jalan. Kerana mereka tidak faham. Sedangkan yang belah laut tadi bukan tungkat Nabi Musa alaihissalam. Musa pun ada pengalaman, tungkat adalah makhluk, dia tidak dapat beri manfaat dan mudarat. Yang kuat tungkat Musa alaihissalam tadi adalah firman, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Dengan kekuatan perintah Nabi Musa alaihissalam pukul laut tadi, Allah belahkan jalan-jalan di dalam laut. Maka ulama ada tulis mengatakan, bagi Nabi Musa alaihissalam, kekuatan yang ada pada tungkat Musa alaihissalam bukan tungkat, adalah wahyu daripada Allah. Perintah Allah suruh Musa tadi pukul laut, maka Allah bagi kekuatan. Hari ini ulama bagi tahu yang ada pada umat Nabi SAW begitu kuat. Wa aqimus salah adalah perintah Allah, suruh kita jaga sembahyang. Wa atuz zakah, suruh kita bayarkan zakat. Suruh kita taklim, suruh kita baca Quran, suruh kita berpuasa, suruh kita haji dan umrah, suruh kita hidupkan amalan-amalan. Dalam amalan-amalan perintah Allah dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, kekuatannya berjuta-juta kali ganda kuat daripada tungkat Nabi Musa alaihissalam. Tetapi hari ini umat Islam tak faham, dalam perintah Allah itu ada kekuatan, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekuatan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal kepada umat ni alat, senjata, kekuatan untuk lawan dengan musuh-musuh orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, Majusi, hatta dengan Dajjal, Ya'jud wa Ma'jud akan datang. Nabi SAW tidak usah benda-benda bagi kepada umat, tapi Nabi SAW telah tinggalkan kepada umat ini kekuatan, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.
Dan dalam perintah Allah, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah menerangkan dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang buat amal soleh, dalam umat ni Allah bagi tahu sesiapa yang buat amal soleh. Ibni Abbas radhiyallahu anhu bagi tahu syarat amal soleh adalah mengikut cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja perintah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, baru dinamakan amal soleh. Min zakarin, daripada laki-laki, wa unsa, dan juga perempuan, wa huwa mu'minun, dan lagi satu syarat, semua amal tadi kena buat dengan iman, kena buat dengan keyakinan, baru ada kekuatan dalam amal. Apa kekuatan dalam amal? Pertama, dalam dunia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan bagikan hayatan thayyibah, sakinah, ketenteraman dalam hati seorang mukmin, laki-laki dan perempuan. Bila dalam amalan itulah jadi manusia akan dapat ketenangan, akan dapat sakinah, akan dapat kekuatan, dan akan dapat hayatan thayyibah, ketenangan dalam kehidupan dunia. Berkat, rahmat, sakinah, semua manusia akan dapat miliki bila dia buat amal soleh dan buat dengan iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ulama kata ini dalam dunia, bukan akhirat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah adalah dalam dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan balaskan sebaik-baik balasan amal yang laki-laki orang mukmin buat dan perempuan mukminah yang buat amalan, akan balaskan amalan yang baik sebaik-baik balasan di hari akhirat. Balasan-balasan Allah sediakan di hari akhirat. Cuma Allah bagi kesan dalam amalan-amalan, bila kita buat dengan amal soleh dan buat dengan iman, Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan, ketenangan. Maka contohnya Nabi SAW telah usaha di atas sahabat dengan 3 perkara tadi, supaya setiap orang sahabat, pertama, buat usaha dakwah supaya dapat kekuatan iman. Yang kedua, setiap orang sahabat buat tazkiyah supaya wujudnya bi'ah, suasana agama di dalam muka bumi. Dan yang ketiga, setiap orang sahabat mereka belajar ilmu, fadail dan juga masail, supaya dalam amalan-amalan ada gairah untuk buat amalan walaupun di malam hari, ada kegairahan dan juga akan betul dalam amalan-amalan. Maka dengan 3 perkara ini Nabi SAW telah usaha di atas sahabat, kerana agama itu kuat. Masa baginda SAW belum ada lagi alat-alat moden pada masa itu. Radio belum ada lagi, television belum ada lagi, internet, telefon, akhbar, majalah dan alat-alat moden pun tidak ada lagi. Cuma dalam masa baginda SAW, kebanyakan sahabat ummi dan ummiyun. Nabi SAW sendiri pun ummiyun. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan betulnya amalan yang ada kekuatan, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri telah turunkan ayat pada Hajjatul Wada', al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bila ayat ini turun, mufassirin, ulama-ulama telah tulis, ahli sejarah telah tulis bahawa laki-laki pada ketika itu kekuatannya amalan agama yang betul, maka 100% laki-laki telah sembahyang berjamaah di masjid. Karena iman, orang-orang beriman, wujud daripada dakwah ada iman, maka dia akan jadi orang beriman. Dan orang-orang beriman akan solah bukan di rumah, mereka akan solah di masjid. Karena Allah bagi tahu dalam Al-Quranul Karim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Dan ayat yang kedua, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila orang-orang beriman, ayat ini telah turun, hatta orang-orang yang buta, orang yang tempang, hatta munafiqin, sehingga orang-orang munafik juga mereka datang ke masjid untuk solah berjamaah. Dan bila ayat ini turun, wanita-wanita juga mereka jadi perempuan mukminah, wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Setiap orang wanita mereka duduk dalam rumah, bila ada hajat, ada keperluan, mereka keluar daripada rumah dengan hijab, kerana mereka jadi perempuan mukminah.
dengan kekuatan agama tadi Allah ubahkan, dan kanak-kanak juga telah jadi hafiz, telah jadi alim, muballigh, sedangkan madrasah belum ada lagi. Dengan kekuatan agama Allah telah ubahkan kehidupan sahabat dalam masa 23 tahun. Nabi SAW telah bagi tahu dalam hadis, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sesungguhnya sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Sesiapa yang ikut sahabat, walaupun mana-mana sahabat, maka nescaya mereka akan dapat hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada umat ni untuk belajar iman, bagaimana iman sahabat. Ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan orang tu dah beriman, tapi Allah suruh lagi beriman. Aminu. Bagaimana nak beriman? Aminu kama amanan nas. Imanlah kamu bagaimana iman itu manusia, yaitu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana iman mereka kal jibal, iman mereka seperti gunung. Allah kuatkan iman-iman sahabat. Dengan kekuatan iman inilah Allah Subhanahu wa taala wujudkan agama dalam masa 23 tahun. Allah Subhanahu wa taala telah sebarkan agama. 100% laki-laki, wanita, kanak-kanak berada dalam agama. Dan kekuatan agama inilah Allah telah sebarkan di seluruh alam. Dan sahabat dapat milik kekuatan daripada agama. Mereka dapat 5 perkara dalam kehidupan dunia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah izzahkan mereka. Setiap orang sahabat, laki-laki, wanita, mereka telah dapat izzah, ketinggian dengan sebab agama, bukan ketinggian dengan sebab benda. Mereka sahabat tinggi dengan sebab agama. Kerana agama itu tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sesungguhnya Islam tertinggi dan tidak ada apa lagi nak lebih tinggi daripada Islam. Yang kedua, sahabat telah dapat hapuskan jahiliyah, dalalah, dan juga telah hapuskan kebatilan. Kerana agama datang dengan kekuatan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Allah hapuskan kebatilan, zina, mabuk, judi, pencuri, pembohong, perompak, penyamun, amalan-amalan jahiliah dalam masa 23 tahun Allah Subhanahu wa taala telah hapuskan. Dan yang ketiga, setiap orang sahabat Allah Subhanahu wa taala bagi keamanan dalam Mekah baik, dalam Madinah, dalam Hijaz, sehingga seri-serigala pun tak dapat makan peliharaan sahabat-sahabat, kambing-kambing sahabat. Ada wanita-wanita datang daripada Yaman, datang ke Madinah, datang ke Mekah, tidak ada seorang pun yang usik wanita tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala jadi keamanan dalam negara-negara Arab dengan sebab din, dengan sebab agama. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah bagi kekayaan pada sahabat-sahabat. Sebelum mereka beragama, mereka miskin, mereka hutang dengan orang-orang Yahudi. Dan tetapi apabila mereka bawa agama, dengan adanya dakwah, dengan adanya tazkiyah, dengan adanya ilmiah, hidup amalan agama di masjid, di kampung, di rumah, dalam kedai-kedai mereka, maka Allah telah bagi kekayaan pada sahabat sehingga harta-harta Rom, Parsi jatuh di bawah tapak kaki-kaki sahabat. Allah bagi kekuatan pada sahabat dapat milik dunia dengan agama. Dan yang kelima, yang lebih besar lagi, Allah telah hapuskan asabiyah, perkauman. Perkauman ini tidak dapat hapus dengan harta, dengan pangkat, tapi perkauman ini akan hapus dengan adanya din yang betul. Maka Allah Subhanahu wa taala telah bagi 5 perkara ni kepada sahabat sebagai hadiah. Dalam masa yang singkat, maka sahabat telah bawalah agama pergi kepada seluruh alam. Sehingga kubur-kubur sahabat di Jordan ada sebanyak 35,000 sampai 36,000 kubur sahabat di Jordan. Ada yang mati di Yaman, ada mati di Mesir, ada sahabat yang mati di negara China, ada sahabat yang mati di Indonesia. Sahabat 124,000 orang yang mati di Mekah dan Madinah, Ma'la dan Baqi', hanya 10,000 lebih saja kubur-kubur sahabat. Tapi mereka telah pergi seluruh alam untuk bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW telah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. 100 tahun kurun baginda SAW. Kerana setiap orang ada 3 perkara tadi. Ada dakwah, ada tazkiyah, dan ada ilmiah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah hidupkan dalam kurun baginda SAW. Dan ulama tulis, Imam Hanafi juga ada dalam kurun yang Nabi bagi jaminan.
Summal lazina yalunahum, kemudian diikuti pula 100 tahun satu kurun. Summal lazina yalunahum, kemudian diikuti pula 100 tahun satu kurun. Maka dalam kurun inilah Allah zahirkan Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Allah telah wujudkan agama dalam masa 300 tahun. Dan selepas daripada 300 tahun, maka umat ni telah tinggalkan. Umat ni tak faham lagi kekuatan yang ada pada agama. Seluruh dunia telah cari kekuatan dalam alat, dalam senjata, dalam wang, dalam harta, dalam pangkat. Sampai hari ini orang Islam tidak dapat bangunkan. Orang Islam diibaratkan sebagaimana bola. Perlawanan bola. Bila orang dapat bola, semua orang balingkan bola tadi, buangkan bola tadi. Sebab apa? Dalam bola tadi kosong, dia tidak ada apa satu pun. Dengan sebab kosong, maka setiap orang tendangkan bola ke sana kemari. Bola tadi sebab kosong. Kalaulah dalam bola tadi ada emas, ada benda, ada duit, ada wang, maka tidak ada orang pun nak tendang bola tadi. Begitu juga umat Islam hari ini. Dalam tubuh badan umat Islam adalah seperti bola. Setengah orang buat amalan, buat dakwah, tapi tidak ada kekuatan. Setengah orang buat tazkiyah, amalan, pergi haji, buat ibarat, buat umrah dan ibadat, tapi tidak ada kekuatan. Jangan kata kekuatan nak bangunkan Islam dalam negara, bahkan dalam rumah sendiri pun tak dapat bangunkan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala cabut kekuatan Islam bila kita tinggalkan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginda sallallahu alaihi wasallam dengan 3 cara tadi. Maka alhamdulillah dengan berkat kita dalam umat akhir zaman, karena dalam umat ini ada lagi fitnah-fitnah yang begitu banyak dan besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kamu dalam amal-amal salihah, jangan kamu tinggal. Aku tidak tinggal harta pada kamu, aku tidak tinggal wang dan pangkat pada kamu, aku tinggal amal-amal soleh kepada kamu. Badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kamu dalam amal-amal sebelum wujudnya fitnah-fitnah. Fitanan makna fitnah-fitnah. Ka qita'il lailil muzlimi, fitnah tadi akan datang seperti malam yang gelap. Kamu tidak tahu fitnah. Dalam wang tadi ada fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah jadi dalam harta, dalam anak-anak kita juga fitnah. Kadang-kadang dalam isteri kita juga jadi fitnah. Maka fitnah ini akan datang akhir zaman. Dan lebih lagi fitnah, Nabi bagi tahu, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kamu hendaklah takut pada dunia, kerana dengan dunia ni adalah satu fitnah yang paling besar untuk jadikan manusia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqun nisa, dan hendaklah kamu takut pada nisa, orang-orang wanita. Karena wanita-wanita juga Nabi telah bentukkan jadi perempuan salihah, bukan jadi perempuan cantik. Perempuan salihah. Ad-dunya mata'un, sesungguhnya dunia ni mata', perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik mata benda dunia, al-mar'atu salihah, ialah perempuan salihah. Dalam hadis ulama tulis perempuan salihah ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Pertama, dia jaga solat 5 waktu, awal waktu, dan dia jaga semayang-semayang sunat, isra', duha, awabin, witir, tahajud malam. Dan yang kedua, dia jaga puasa bulan Ramadan dan puasa-puasa sunat 6 hari selepas Syawal dalam bulan Syawal, dan juga 3 hari setiap bulan, dan juga setiap hari Isnin dan Khamis, dan juga puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, perempuan salihah, perempuan yang jaga aurat dia bila keluar daripada rumah dengan ada hijab, dengan hijab, kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadi perempuan salihah. Dan yang keempat, dia ada sifat taat pada suami dia, ada ketaatan pada suami, bukan hanya taat, bahkan ada ikram dan juga ada khidmat pada suami. Dalam hadis, wanita-wanita yang hulurkan air kepada suami, cuma segelas air saja, bila suami pulang daripada mana-mana tempat kerja atau di mana-mana, pulang di rumah, maka isteri tadi telah hulurkan air segelas bagi kepada suaminya. Dengan senyum mukanya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala pada wanita tersebut sebagai satu amal ibadat sunat 1 tahun. 1 tahun amal ibadat sunat. Perempuan salihah. Dan yang kelima, al-haya'u. Perempuan salihah ada sifat malu. Malu nak duduk tempat-tempat maksiat, tempat yang tidak baik, tempat-tempat yang orang-orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan yang keenam, al-hilm, lemah lembut. Wanita-wanita salihah adalah lemah lembut dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, dalam rumah, dengan sahabat-sahabat, ada sifat lemah lembut. Dua sifat di belakang Nabi SAW bagi tahu mana-mana wanita yang ada sifat al-haya, ada sifat malu, barulah dia dapat jagakan agama. Dan yang kedua ada sifat lemah lembut. Mana-mana rumah wanita-wanita yang ada sifat lemah lembut, maka ada rahmatlah dalam rumah itu, akan berhimpunlah segala rahmat-rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW telah bagi tahu, kaqita'il lailil muslimi, fitnah ini akan datang seperti malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kamu akan lihat, akan datang sebelum datangnya kiamat. Nanti tengok wanita-wanita akan ramai keluar daripada rumah, wang akan jadi banyak, makanan haram akan jadi banyak. Maka ketika tu Nabi bagi tahu, pagi-pagi saja orang beriman, tapi petang hari mereka telah kufur, telah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ataupun petang hari beriman, pagi esok akan jadi kufur, akan jadi kafir. Sebab yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kerana mereka telah rebutkan kehidupan dunia, wang, harta, pangkat, dan mereka telah gadaikan amalan-amalan agama. Hari ini kebanyakan orang telah gadaikan. Orang laki-laki telah gadaikan semayang berjemaah di masjid. Wanita-wanita telah gadaikan pakaian, dan mereka telah gadaikan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan diri mereka. Anak-anak mereka telah gadaikan. Dan dalam kampung-kampung cuma nama saja Islam, tetapi hakikat yang sebenar Islam sudah keluar daripada kehidupan kita. Yang paling takut Nabi SAW bagi tahu, akhir zaman, la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak akan tinggal lagi Islam melainkan nama Islam saja. Wala yabqa minal Quran illa rasmuhu, tidak akan tinggallah Al-Quran melainkan tulisannya sahaja. Amalan Quran pun tidak ada lagi. Masajiduhum amiratun, dan masjid-masjid mereka hanya amirah, cantik, perhiaskan masjid. Wahya kharabum minal huda, masjid mereka tidak dapat bagi hidayah. Walaupun azan, suara yang sedap, bukan orang yang 5 kilo, 3 kilo untuk datang sembahyang berjemaah di masjid. Bahkan orang duduk dekat masjid, hampir masjid pun tidak datang ke masjid untuk solat berjemaah. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan hakikat kekuatan agama. Jadi hari ini ulama kata kita orang Islam, haji kita buat lebih banyak daripada sahabat masa sahabat buat haji. Ilmu kita, ilmiah yang ada sekarang lebih banyak pada masa sahabat. Harta kita orang Islam lebih banyak daripada harta sahabat. Zakat yang kita keluar, sedekah yang kita bagi lebih banyak daripada masa sahabat. Amalan-amalan yang kita buat, setiap amalan lebih banyak daripada masa sahabat. Tapi hari ini umat Islam adalah seperti buih-buih di dalam sungai ataupun dalam laut kerana tidak ada kekuatan. Tapi dengan berkat akhir zaman, Allah telah bangkit kembali satu kerja baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat usaha kepada sahabat-sahabat, iaitu dengan 3 perkara tadi. Maka dalam tahun 1925 yang telah lepas, Allah telah bangkitkan Syekh Ilyas rahmatullah alaih, telah bangun untuk buat usaha dakwah kembali, dan telah mengajakkan setiap orang manusia, laki-laki dan wanita, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dapat buat tazkiyah dengan amalan-amalan, dan dapat hidupkan ilmiah, ilmu-ilmu dapat hidup kembali di pondok-pondok, di madrasah. Sebagaimana kami di Thailand dulu, 40 tahun dulu, daripada Sungai Golok sampai di Bangkok, siap dalam atas jalan orang bunuh orang, orang zina, orang mabuk, orang pecuri. Masjid-masjid tempat kami di selatan Thailand dulu ada sembahyang hanya 2 waktu, Maghrib dan Isyak. Subuh, Zuhur, Asar tidak ada orang sembahyang. Dan kawasan pertengahan daripada Songkhara, Terang, Phuket, Krabi, Panga, sebelum sampai Bangkok, ada masjid-masjid yang sembahyang hanya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Dan ada masjid yang telah ikat, tutupkan masjid. Dan dalam kawasan Terang ada juga masjid-masjid orang-orang Islam juga telah jadi murtad. Dan akhir sekali mereka telah jadikan masjid tempat pelihara khinzir, babi.
Karena tidak ada amalan-amalan, tapi dengan berkat adanya usaha dakwah kembali, Allah Subhanahu wa taala telah bangun kembali, bangkit kembali. Bagaimana sekarang dalam selatan Thailand, masjid, markas, dan di Bangkok ada markas, dan tempat kami setiap bulan daripada 3 wilayah Jala, Patani, Narathiwat dapat keluarkan jemaah setiap bulan 1000 jemaah 3 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat kami juga ada jur bulan 10 Oktober nanti daripada tarikh 20 hari bulan 21 dan 22, dan akan keluarkan jemaah lebih kurang 2000 jemaah. Dan insya Allah dalam perhimpunan ada ulama-ulama yang datang bukan untuk Thailand saja, bahkan kita buat istimak di Thailand bersama dengan Indonesia, Filipina, Brunei, Malaysia dan juga Singapura, dan daripada China, Kemboja dan Burma dan juga Vietnam dan juga Laos. 10 negara dikatakan ASEAN akan datang dalam istimak kami di Jala, dibuat di Tasik pada tarikh 20, 21 dan 22. Mudah-mudahan kita jemput juga datuk-datuk, orang-orang kenamaan di sini, dan orang-orang di sini, saudara-saudara di sini juga dapat bersama-sama dengan kami di sana. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan ada gerakan begini, ada jemaah-jemaah gerak daripada masjid-masjid, ada ustaz-ustaz yang bagi ceramah, ada orang yang buat kuliah, ada ulama-ulama yang bangun untuk bangunkan agama, bi'ah agama akan wujud bagaimana Mekah dan Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia, kasih sayang dia, satu hari nanti insya-Allah sebelum Dajjal datang, maka kita persiapkan umat-umat Islam dengan iman dan amal, kekuatan dalam amal-amal agama. Mudah-mudahan rumah kita dapat selamat, isteri kita, keluarga kita, anak-anak kita, rakyat dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selamat di dunia dan juga akhirat. Sekadar ini saja. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, Allah jadikan asbab hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di sini di dunia, kalau tidak pun di akhirat nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pilihkan kita semua jadi orang-orang beriman bagaimana iman sahabat. Allah jadikan isteri-isteri kita jadi perempuan salihah dan mukminah. Anak-anak kita semua juga Allah jadikan sebagai hafizul Quran, alim ulama dan da'i ilallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya tidak menyangka yang ringkas begitu kan ya. Kita nak dengar lagi sebenarnya, tetapi oleh kerana tadi pun sudah memberi kuliah, sampai besok pun memberi kuliah dan akan pulang semula ke Thailand, sudah tentulah agaknya memerlukan sedikit kerehatan dan sebagainya. Tapi Baba Meh tak pernah berehat tuan-tuan. Atas nama agama, rehat ni tidak masuk 1, 2, 3. Rehat yang paling yang di bawah sekali itu kerehatan. Tidur di bawah sekali kerehatan. Makan di bawah sekali dia punya prioritinya. Prioriti yang pertama, yang unggulnya ialah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Baba Meh. Tuan-tuan, sebagai lebih kurang apa yang disebutkan dalam 1-2 minit ya. Pertama tadi tuan-tuan dan puan, ayat yang mula-mula disebutkan tadi tidak lain dan tidak bukan kejayaan di dunia dan di akhirat ini bergantung kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berjaya. Buat apa pun tidak akan berjaya. Benalah negara macam mana, benalah bangunan pencakar langit macam mana, benalah di daratan, benalah di lautan. Kalau tidak atas nama agama, maka itu hanya tuan-tuan fata morgana saja. Itu fata morgana. Yang kedua yang disebutkan tadi tuan-tuan dan puan, agama mesti mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan mesti mengikut cara mengamalkannya, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh cara-cara sendiri, tak boleh cara A, tak boleh cara B, tak boleh cara C. Satu saja caranya. Cara yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, poin yang disebut tadi ya, tidak lain dan tidak bukan ya. Kita ni sebagai insan di permukaan bumi ini tuan-tuan dan puan ya, kita ni bertanggungjawab penuh. Tuan-tuan bertanggungjawab, yang wanita bertanggungjawab, yang laki-laki bertanggungjawab, yang namanya suami, yang namanya isteri, yang namanya jiran, yang namanya orang berpangkat, yang namanya orang tidak berpangkat, seluruhnya tuan-tuan dan puan, mahkota. Tugas kita satu je mahkota dia. Mahkota dia ialah kita menjadi alat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mahkotanya adalah kita menjadi tuan-tuan dan puan orang manusia
yang paling awal berada di saf pertama sepanjang masa. Kita berada di saf pertama untuk menjunjung tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang disebut tadi tuan-tuan dan puan oleh Bapa Mei ialah insya-Allah dalam kita mengamalkan agama ini tuan-tuan dan puan, mestilah sesungguhnya tuan-tuan dengan keimanan yang kental. Keimanan ini tuan-tuan akan meningkat dengan kita berusaha untuk meletakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman, usaha atas iman. 13 tahun di Makkah usaha atas iman yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian tuan-tuan daripada pancaran iman tersebut tergambar waktu mereka berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Di Madinah lah tuan-tuan puan kita lihat transformasi masyarakat berdapat dilakukan setelah iman mantap, iman orang-orang muhajirin mantap, iman orang Ansar kemudiannya mantap. Pemantapan itu tidak lain dan tidak bukan dibuatkan, diletakkan asasnya oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima apa yang disebut oleh Bapa Mei tadi tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan dan puan ya, ialah bahawa kita ni ke mana kita nak bawa? Diri kita ke mana kita nak bawa? Isteri kita ke mana nak dibawa? Suami ke mana nak dibawa? Keluarga unit terkecil dalam masyarakat sosial kita ke mana nak dibawa? Tuan-tuan dan puan, tidak ada jalan lain yang nak dibawa ialah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang keenam yang disebut tadi, kita menghadapi berbagai-bagai masalah dalam hidup ini. Berbagai-bagai masalah. Yang terakhir ini walaupun tidak disebut secara terang oleh Bapa Mei, tapi saya tahu maksudnya. Cabaran-cabaran anak kita dengan handphonenya, anak-anak kita dengan berbagai-bagai gadget yang ada sekarang ini. Tuan-tuan tengok ya, anak kita tak bercakap dengan kita, dia bercakap dengan telefon. Anak kita tak memandang kita, dia memandang telefon. Anak kita bangun pagi tuan-tuan dan puan mencapai telefon, melihat apa yang ada dalam Facebook, apa yang ada dalam WhatsApp dan sebagainya, tidak melihat ayatullah, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah cabarannya tuan-tuan dan puan. Dan adakah kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai pemimpin kecil dalam masyarakat kita, dalam unit kecil keluarga, untuk melihat ini berlaku begitu saja tuan-tuan. Lara demi lara, lara demi lara, lara demi lara. Dan Allah tidak pernah menerima manusia yang lara untuk dijadikan mereka ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya tuan-tuan dan puan, apa yang disuruhkan oleh Bapa Mei tidak lain dan tidak bukan. Marilah kita menjadi ahli syurga tuan-tuan. Bawa anak jadi ahli syurga, bawa isteri jadi ahli syurga, bawa suami menjadi ahli syurga. Tak ada cara lain menjadi ahli syurga. Ahli syurga ialah tuan-tuan orang yang mendirikan agama. Ahli syurga orang yang mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga Allah manusia yang mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli syurga ialah mereka yang siang malam hati mereka hanya terpaut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga tadi tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan kita menghidupkan masjid. Masjid mesti dihidupkan. Masjid universiti rakyat. Masjid adalah tempat kita membina asas kekuatan agama. Masjid adalah tempat kita membina ukhuwah Islamiyah yang sejati. Masjid adalah tempat kita merancangkan bagaimana cara yang terbaik untuk kita mengangkat martabat agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, beberapa orang ulama menyebutkan kalau kita pergi ke mana-mana masyarakat, pergi mana negeri dan negara, nak tengok Allah Subhanahu wa taala sayang atau tidak sayang kepada mereka, tuan-tuan dan puan, tengok masjid. Kalau masjid itu kering kerontang, maknanya Allah tidak menyayangi mereka, kasih sayang Allah tidak bersama dengan mereka. Tapi kalau masjidnya penuh tuan-tuan, yang saya tengok di Golok, yang saya tengok di Yala, yang saya tengok di Fatani sebagai contoh tuan-tuan dan puan, lebih baik daripada kita. Rasanya itulah tempatnya, tempat pusat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada insan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita bersama-sama seruannya tuan-tuan. Marilah berkeberkatan dengan kehadiran Bapa Mei pada malam ini, dengan kehadiran bersama dengan Ustaz Abdullah bersama dengan kita, yang Ustaz Allah memimpin dalam Ramadan itu. Ustaz, hari-hari Ustaz Ramadan ni hari-hari baca Quran Ustaz, baca Quran, ramai bacakan 300-400 orang di hadapan ni Ustaz yang membaca Quran, dipimpin oleh Ustaz Abdullah, alhamdulillah. Dan lain-lainnya Ustaz Abdullah ini specialitinya adalah Al-Quran. Specialitinya adalah menterjemahkan Al-Quran. Specialitinya adalah membaca Al-Quran mengikut cara bacaan Quran yang sebenarnya. Caranya tuan-tuan dan puan, apa yang disebutkan insya-Allah dalam beberapa hal, saya lihat Ustaz Abdullah tuan-tuan dengan buku yang ditulis dan sebagainya, dengan Ustaz Abdullah
dapat menjelajah di mana tempat-tempat. Saya tengok dalam Facebook ada pergi Kajang baru-baru ni dan sebagainya. Alhamdulillah, inilah sumbangan Ustaz Abdullah dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, akhirnya sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Al-Fadil Datuk Seri Muhammad Zain Muhammad bersama dengan Datin, bersama dengan anak-anak beliau, dan juga bersama dengan pembantu-pembantu yang memang bersedia, saudara, membantu untuk menjayakan majlis-majlis seperti ini. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya pun tak tahu apa lagi selepas ini. Mungkin macam mana apa ni Datuk Seri? Selepas ini apa dia? Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah tambah sikit ke macam mana ke? Dia kata Ustaz Abdullah kena tambah sikit. Sila Ustaz. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan apa yang kita dengar tadi daripada Maulana Bapak Amir dan Datuk Hasan Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kalangan mereka yang beramal dengan apa yang mereka dengar. Inilah yang penting. Inilah hadiah yang dibawa oleh Maulana Tuan Guru daripada tempat yang jauh, menyampaikan kepada kita ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kita guna ilmu ini insya-Allah taala. Daripada hari ini insya-Allah kita akan 3 perkara yang dijaga oleh Rasulullah, yang dijaga oleh para sahabat, yang dijaga oleh para ulama hingga zaman ini. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tazkiyah dan belajar ilmu agama yang bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di dalam diri kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa di antara kita melainkan di dalam dirinya ada kebaikan. Ada kebaikan, tapi ibarat air yang di dalamnya ada gula. Kalau tak kacau gula tak jadi manis. Tidak ada siapa di antara kita melainkan di dalam dirinya ada kebaikan, ada kemanisan iman, kemanisan takwa dan kemanisan dakwah dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam mana kita nak menjadikan iman itu manis ataupun kacau gula yang ada di dalamnya? Dakwah kepada Allah. Keluarlah dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan mengajar. Ballighu anni walau ayah, walaupun satu ayat, menyampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, keluar daripada rumah kamu ke majlis ilmu seperti majlis ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kemanisan iman. Umur dunia ini tak lama lagi tuan-tuan puan-puan, sekejap sahaja, sementara kita akan mati. Tapi apakah bakalan kita di dalam kubur kita selain dakwah dan iman dan ilmu yang kita dapat di dalam dunia ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada ahlinya, daripada ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendekatkan hamba-hamba Allah kepada Allah, bukan menjauhkan hamba-hamba Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan seorang muslim kepada muslim yang lain, bukan menjauhkan seorang muslim daripada saudaranya ataupun daripada saudarinya yang muslim yang lain, yang mendekatkan semua umat Islam kepada al-Islam, yang mendekatkan umat Islam kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala banyak umur tuan guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia pergi dan balik dengan selamat, dengan takwa, dengan iman zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi zahirihi wa batinihi, an taghfir lana dhunubana wa an takshif lana kurubana wa an tu'ajjil lana matlubana wa an taj'alna minal aminin al mutma'innin alladhina la khawfun عليهم ولا هم يحزنون. اغفر اللهم ذنوب الحاضرين والحاضرات، اصلح اللهم شؤون الحاضرين والحاضرات، اللهم ثبتنا وإياهم أكمل ثبات، وأدخلنا في دوائر أهل الإخبات، واصرف اللهم عنا وعنهم جميع البلايا والمصائب والأمراض والعاهات والآفات. نسألك كمال الصحة والعافية والسلامات وحسن الخاتمة عند الممات يا رب الأرض ويا رب السماوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan akhir sekali kita mengucap ribuan terima kasih kepada Bapak Amir dan Datuk Hasan dan semua para hadirin dan hadirat, dan juga kepada Datuk Seri Zain dan semua ahli keluarga Riba Al-Quran yang mengimarkan dan menghidupkan majlis pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dunia dan akhirah, zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Dan sebenarnya kita sentiasa ada majlis di sini, ada majlis bulanan, ada majlis harian, ada majlis mingguan, dan insya-Allah taala hari Isnin dan hari Kamis, Jumaat, Sabtu kita biasa Maulana Bapak Amir kita biasa puasa setiap
setiap hari. Hari putih kita puasa ramai-ramai. InsyaAllah Kamis dan Jumaat dan Sabtu di sini kita puasa ramai-ramai. Semua dijumpa hadir dan setiap hari Kamis dan Jumaat kita ada majlis pada waktu pagi di sini tadarus Al-Quran dengan sanad yang muttasil, dan setiap hari Kamis malam kita ada majlis bayan di tempat ini juga. Setiap hari Isnin ada kelas fikih 4 madhab. Alhamdulillah 3 perkara tersebut yang disampaikan oleh Maulana tadi, alhamdulillah kita menjalankannya di tempat ini juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqamah dan mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita tolong menolong untuk menjalankannya insya-Allah. Insya-Allah taala jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.